Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua yang hadir pada malam ini. Tajuk ucapan saya malam ini 1996 antara ibu dan Sukma. Secara amnya, bila saya sebut antara ibu dan Sukma, saya rasa antara empat orang yang ada dalam ni terbayang Sukma tu seorang wanita. Saya tak nampak sukan Malaysia. Kalau nampak saya tak Malaysia, nampak apa-apa. terima kasih. 1996, 18 tahun lepas, saya berumur 16 tahun. Dan ketika itu saya baru saja pasca PMR, yang mana keputusan saya agak kurang merasakan. Kerana ketika itu saya bergerak aktif di dalam Persatuan Seni Silat. Dan aktifnya saya di dalam pergerakan seni silat itu sehinggakan satu tahap saya mempunyai peluang untuk mewakili negeri Melaka di Sukma Pahang 1996. Timbul dilema. Saya anak lelaki sulung. Saya merupakan harapan keluarga. Ibu saya memandang saya dan berharap dengan penuh pengharapan yang saya akan menjadi seorang cikgu. Okey? Tapi malangnya, sedihnya, saya tak memilih untuk jalan itu. Saya fokus pada saya punya latihan. Saya tumpukan penuh perhatian saya pada latihan saya, kerana ketika itu saya bercita-cita untuk menjadi antara pesilat terbaik negeri, yang mana pada tahun itu jikalau sesiapa yang bertuah dapat memasuki kem latihan silat kebangsaan, mereka akan berada di dalam satu kem latihan dengan Puan, boleh saya kata hari ini nama dia Puan, saya gelarkan dia Puan Azlinda, iaitu pesilat wanita terbaik dunia pada ketika itu. Yang mana tak ramai tahu, ketika itu acara yang saya sertai ini dipanggil silat olahraga, yang mana sekarang ni dah ditukarkan kepada pencak silat. Acara pencak silat, ketika itu silat olahraga. Dan silat olahraga waktu tu saya tidak memandang kepada untuk wakil negara ke peringkat sukan C. Saya fokus kepada pertandingan ataupun kejohanan seni silat dunia, yang mana seringkali diadakan di Denmark ataupun di Belanda. Kerana di Belanda mereka merupakan kuasa seni silat Eropah, dan itu menarik minat saya. Itu benar-benar menarik minat saya. Dan salah satu antara sebab yang dapat menarik minat saya ialah Belanda merupakan salah satu daripada kuasa yang menjajah Melaka, dan saya bercita-cita untuk pergi ke sana, jajah mereka kembali di dalam gelanggang. Tapi malangnya timbul dilema antara ibu dan Sukma. Kenapa saya kata dilema? Hasil daripada sebulan ada sekali itu, hasil daripada saya menghadiri satu kem latihan pusat untuk negeri, kerana terlampau fokus untuk dapat mewakili negeri, saya balik ke rumah. Selepas 2-3 hari saya balik ke rumah dengan lebam yang banyak di lengan, di dada dan di kaki. Bila saya nak pergi mandi, bertuala, ibu saya tengok. Ibu saya gamet saya, ibu saya panggil, ibu saya tengok. Kalau macam ni kamu berhenti dulu, berhenti. Itu kenyataan ibu saya. Kalau kamu dah patah riuk nanti, macam mana kamu nak jawab SPM? Itu kenyataan ibu saya. Mungkin ketika itu kerana umur 16 tahun seorang remaja, saya terlampau gairah untuk mengejar cita-cita saya. Saya rasa saya nak melawan ibu saya. Saya nak atasi, saya nak membelakangi kenyataan dia, saya nak membelakangi keputusan dia, nak membelakangi arahan dia. Saya teruskan juga
kerana kegairahan orang muda yang nakkan sesuatu tanpa dia rasa saya rasa waktu tu saya nakkan benda tu, saya mesti dapatkan benda tu. Tanpa saya fikir ni baik, buruk, saya tolak tepi. Aku nak. Tapi akhirnya apa yang terjadi, saya dapat pergi ke Sukma, tapi kerana saya cedera, saya duduk di dalam senarai simpanan. Yang mana kecederaan saya tu sampai ke hari ini saya terasa. Di lutut kiri saya. Sampai ke hari ini. Tidak berhenti setakat itu, saya sedar kerana saya dah membelakangi ibu saya. Saya minta maaf balik dengan ibu saya. Walaupun ketika pergi tu memang saya dapat restu ibu. Ketika pergi ke Sukma Pahang, saya dapat restu dia. Beliau merestui saya untuk pergi mengikuti kontijen Melaka ke Sukma Pahang. Tapi saya sedar waktu dengan kecederaan yang saya alami, saya diletakkan di dalam senarai simpanan. Itulah dia. Kerana ketika itulah saya rasa kemuncak saya untuk kelas itu. Kerana di dalam acara pencaksilat kita ada kelas A sampai kelas G, dan untuk negeri Melaka saya menguasai kelas B, yang mana ketika itu berat saya 45 ke bawah. Wah. Ketika itu berat saya 45 ke bawah. Saya sekarang dah 48 kg. Akan Saudara-saudara, tuan-tuan, cik-cik boleh bayangkan betapa waktu tu ketinggian saya mungkin paras bahu saya, tapi saya kecil. Dan kerana kekecilan badan saya itu menyebabkan saya pantas. Saya pantas dan licik di dalam gelanggang. Dan itu saya rasa kelebihan saya. Namun begitu, saya sedar kerana tiada restu daripada ibu di dalam waktu kem latihan, kerana gagal menghalang dengan betul, saya menerima akibatnya. Habis 1996, saya tak berhenti melibatkan diri saya dengan Sukma di 1996 saja. Itu adalah waktu kemuncak sebenarnya kalau saya nak pergi maju ke depan. Cuma akibat daripada kecederaan, dan saya yakin kecederaan ini diberikan oleh Allah Ta'ala kerana saya mengingkari kata-kata ibu saya. Jadi pergerakan waktu tu kemajuan saya waktu tu dalam Sukma terbatas. Namun begitu saya tetap juga teruskan. Saya beralih ke sukan yang lain, dan pada 2000 saya menceburkan diri dalam olahraga. Ketika itu saya dah membangunkan fisik tubuh badan saya, corak fizikal saya untuk menjadi seorang pelari pecut. Saya dah membina tubuh badan saya untuk jadi seorang pelari pecut. Namun begitu, kerana kecederaan yang berulang, saya hanya mampu memasuki kejohanan terbuka. Kenapa saya kejarkan pada tahun 2000? Kerana tahun depan tu tak ada Sukma. Tahun 2002 baru ada Sukma. Tapi tahun 2002 umur saya dah 22 tahun. Sukma terbuka untuk atlet di bawah 21 tahun. Jadi tahun 2000 itu saya rasa itulah pengakhiran saya. Kalau saya nak pergi mewakili Melaka dalam acara utama sebagai atlet utama negeri, tahun 2000 itulah. Tapi saya nampak rentetan daripada keingkaran saya pada tahun 1996, sebenarnya itu boleh mempengaruhi kita punya perjalanan hidup sepanjang masa. Kesilapan yang saya lakukan, kegairahan yang saya rasa saya je betul, ibu saya tak tahu apa-apa, terlampau mengejar cita-cita yang saya rasa itu hak saya, itu tepat untuk saya. Hasilnya, akhirnya
apa yang saya dapat hari ini, saya masih lagi bersyukur saya boleh lagi bersukan, tapi saya dah tak mampu untuk ke depan. 1998 saya masih lagi mampu mewakili pasukan Yayasan Melaka untuk bermain bola sebagai penjaga gol nombor 2. Masih mampu lagi. Tapi itulah pengakhirannya. Dan kat sini ingin saya simpulkan betapa kita, seperti mana tadi Abang Azman cakap, pentingnya restu ibu itu, pentingnya keberkatan beliau, yang mana restu beliau melahirkan ataupun menyebabkan kita mendapat restu daripada Allah SWT. Sukanya beliau, gembiranya beliau menyebabkan kita mendapat kegembiraan daripada Allah SWT. Sedihnya beliau, murkanya beliau menyebabkan kita menerima kemurkaan Allah. Jadi apa yang dapat saya simpulkan hari ini, cerita ni saya pernah ajukan, saya pernah lontarkan kepada kawan-kawan, adik-adik yang mana sebelum ni banyak mengikuti kelas-kelas saya, mengikuti ceramah-ceramah saya di dalam pertubuhan belia. Inilah juga yang saya ceritakan, inilah juga yang saya lontarkan kepada mereka supaya mereka jadikan ini satu pengajaran. Kerana pepatah tua berkata, yang baik kita jadikan tauladan, yang buruk kita jadikan sepadan. Itulah kisah saya sebagai iktibar untuk diri saya dan juga saudara-saudari sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.